Rukun ilm seperti disebut oleh para masyayikh ada 5. Ada alim, ada muta'allim, ada alatul ilm, dan kemudian ada bi'ah, dan ada manhaj. Itu rukun ilm. Baik, apa syarat ilm? Al-adab ma'a syekh. Al-adab ma'a al-alim. Al-adab ma'al ilm. Nah, beradab tadi sampai penghujung hidup kamu. Mesti kamu kena selesai. Kalau tidak berlaku begitu, maka kamu akan dikira tidak sah perjalanan kamu pada waktu tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Saya hormati lagi saya kasihi para guru yang saya pun nampak sikit macam itulah. Ustaz Zamri ada di belakang dan sebagian guru yang kalau saya tidak dapat sebutkan nama tidak mengurangkan sedikit pun penghormatan dan ta'zim saya kepada para guru di Maktab Mahmud, di Ma'had Mahmud Al-Ustar ini, para pelajar, para santri, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang hadir di dalam majlis kita pada malam ini. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul di dewan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadiri majlis ilmu, majlis yang dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang moga-moga ianya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dalam majlis ini perbicaraan yang kosong, melainkan kesemuanya nasihat dan kebaikan untuk kita semua. Para hadirin, para pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu syaraf ini adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, yang ia merupakan salah satu daripada kemuliaan yang membezakan kita dengan alam yang lain. Karena alamul hayawan ini walaupun terkandung padanya al-jin wal malaikah, karena alam terdapat 4 alam, yaitu alamul hayawan, alamun nabatat, alamu at-tuyur, dan alamul jamadat. Ada 4 jenis alam, yang mana alamul hayawan terkandung di dalamnya manusia, jin, dan juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan binatang umumnya. Karena hayawan dimaksudkan di sini adalah jismun hassas yataharrak bil iradah. Maksudnya jasad atau jisim yang mempunyai panca indera yang bergerak dengan kehendak. Maka termasuk jismun hassas alladhi yataharraku bil iradah tadi adalah termasuk dengan manusia, jin, malaikatullah, dan juga para binatang yang lain. Binatang-binatang juga termasuk di dalam ta'rifan tersebut. Cuma yang membezakan kita dengan hayawan yang lain adalah manusia ini diberikan dengan an-natiqiyah, atau dita'rifkan manusia, walaupun ta'rif ini masih lagi berlaku perbincangan di kalangan para ahli manatiqah, ahli mantik, tapi dijadikan atau disebutkan dengan karena mustafid, karena masyhurnya kalimah ini ataupun ta'rifan ini, maka digunakan oleh para ahli mantik sebagai contoh kepada ta'rif bil had, yaitu al-insan hayawanun natiq, hayawan natiq, yaitu manusia adalah
hayawanun natiq. Apa makna hayawan? Jismun hassas alladhi yataharraku bil iradah. An-natiq di sini dengan makna dhu al-fikri, dhu aqlin. Baik, adakah jin tidak mempunyai akal? Tak, jin mempunyai akal sama macam kita. Cuma akal yang mencapai kepada tahap yang tinggi dan sempurna adalah akalnya manusia. Adakah malaikat tidak mempunyai akal? Malaikat mempunyai akal. Cuma dilebihkan manusia disebut oleh Allah walaqad karramna bani Adama. Kami lebihkan Bani Adam ini adalah kerana anak-anak Adam ini diberikan oleh Allah dengan nafsu. Yang mana nafsu tersebut kalau mampu dikawal oleh mereka, menyebabkan mereka mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, kerana malaikat iman mereka adalah jibilli. Iman mereka adalah tabi'i. Iman mereka adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak melakukan sesuatu yang bercanggah dengan arahan Allah. Jadi itu menyebabkan Bani Insan, manusia ini dilebihkan daripada hayawan yang lain. Dan alam at-tuyur, alam burung-burung, alamul jamadat, alam jamadat, yakni perkara-perkara yang la yataharrak, walaysa lahum hayah, dan mereka tidak ada hayah kahayatina, seperti hayat kita. Dan alam jamadat seperti al-kaukab, kawakib, al-syams, wal-qamar, wal-jibal, wal-rimal, wa asya' kathirah yang kita tengok depan mata kita ini, batang, kayu dan seumpama dengannya, ini adalah merupakan alam jamadat. Dan alam nabatat, tumbuh-tumbuhan dan seumpama dengannya. Kayu yang dimaksudkan tadi adalah kayu yang mati. Kayu mati termasuk dalam jamadat. Jadi kayu yang masih hidup, pokok dan seumpamanya termasuk dalam alam nabatat. Jadi keempat-empat alam ini Allah Subhanahu wa taala melebihkan Bani Insan, manusia ini, kerana apa? Kerana al-ilm, kerana ilmu. Karena untuk membezakan kita dengan binatang yang lain pada sudut keberanian, harimau lebih berani daripada kita. Karena dia boleh menguasai satu teritori, kawasan lebih kurang 100 ke 300 km persegi, yang boleh ada seekor haiwan atau seekor harimau dalam kawasan tersebut. Dan kalau kita nak banding dari segi kekuatan, gajah lebih kuat daripada manusia, dengan puluhan malah ratusan kali ganda. Kalau ingin dilihat pada sudut kasih sayang sahaja yang membezakan, binatang lebih mengasihi anak-anaknya. Dan kalau dibandingkan dengan semua perkara-perkara sifat yang ada pada manusia, yang ada pada hayawan yang lain, seolah kita ada persamaan, atau mungkin binatang tadi melebihi kita. Tetapi ada sesuatu yang tidak ada pada binatang, yaitu al-aql, akal. Dan dengan akal inilah Allah Subhanahu wa taala hiaskan pula dengan ilmu, yang mana dengannya lah akan menyampai seorang tadi kepada Allah dan Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kelebihan ini tidak boleh disia-siakan. Kalau seseorang tadi tidak mempunyai mukawwinat, elemen-elemen yang lain dalam ilmu ataupun akal yang dipunyai olehnya, ketika akal seorang tadi tidak disusun dengan baik dan tidak dipimpin dengan elok, maka akalnya akan menjadi akal yang jabbarah. Akal jabbarah imma bimakna al-ijabi atau imma bimakna as-salbi. Boleh jadi dengan makna positif dan boleh jadi dengan makna negatif. Makna positif bagi akal jabbarah ialah seorang tadi menggunakan akalnya untuk melakukan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengeluarkan faedah-faedah yang luar biasa kepada seluruh umat. Maka contoh kepada akal jabbarah adalah para a'immatul mujtahidun, yaitu seperti al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, dan a'immah dalam ilmu akidah, dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu lughah, yang kita tidak mampu sebutkan satu persatu kerana
luasnya dan banyaknya mereka ini yang memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akal jabbarah yang mereka gunakan tersebut memberikan sinar dan cahaya kepada umat Nabi Muhammad seluruhnya. Manakala akal jabbarah kalau tidak digunakan dengan baik, maka akan jadilah kelompok yang akan merosakkan umat. Seperti yang berlaku dengan pengeboman, kehancuran kepada umat Nabi Muhammad dan seumpama dengannya yang merosakkan ekosistem alam, maka itu semua adalah karena akal yang luar biasa. Dan tidak tertanding dengan perkara yang lain. Maka karena itu, ketika tidak dipimpin akal dan ketika ilmu tidak dipimpin, maka ia akan mengeluarkan seorang individu yang tidak akan memberikan kebaikan kepada umat. Malah sebaliknya, dia akan menjadi seorang yang merosakkan umat dan melihat kepada kepentingan dirinya. Dan mereka akan melihat bahawa umat yang di depannya ini adalah qit'atul lahm, hanya sekadar cebisan daging yang menunggu masa untuk dicicipi, untuk mereka mengambil dan merasa daging tersebut dan menggunakannya dengan makna yang disebutkan oleh ahli kapitalis bahawa ini semua adalah sumber kepada keuangan, sumber kepada keuntungan, sumber kepada apa yang akan boleh memberikan kebahagiaan bagi satu pihak sahaja. Maka ini bukan tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Baginda Nabi kita Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan baginda Nabi kita Muhammad adalah merupakan petunjuk dan suri tauladan yang agung, muallimul awal, guru yang pertama dan juga pendidik yang agung, yang bukan hanya memimpin jasad manusia tetapi memimpin akal dan jiwa pribadi manusia. Yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Yaitu Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tazkiyah, pembersihan kepada jiwa, dan juga mengajarkan kepada umat ini dengan al-ilm wal hikmah, ilmu dan hikmah untuk memimpin dan juga mengeluarkan generasi yang mampu untuk memimpin generasi setelahnya. Karena itu baginda Nabi kita Muhammad dilahirkan di bumi Makkah Al-Mukarramah yang kering kontang, yang sedia maklum, an-nas ibnu bi'atihim. Manusia ini adalah anak kepada bi'ahnya, anak kepada suasana dan juga keliling yang ada pada dirinya. Masyarakat kita di negara Malaysia kita ni hidup di negara yang beriklim khatulistiwa. Khatulistiwa ini negeri yang panas lembab sepanjang tahun. Manakala negara Arab berada pada negara yang panas panjang tahun seperti Hijaz, tanah Makkah Al-Mukarramah. Ada negeri yang sejuk sepanjang tahun. Dan ada negeri yang suasana tempatnya adalah berbukit bukau, keras dengan batunya. Dan ada tempat yang mempunyai hutan hujan seperti di tempat kita. Maka kesemua tadi adalah membezakan pada akhlak dan peribadi. Dan ini diperlukan pengetahuan ini oleh para du'a sebelum masuk ke suatu tempat, melihat suasana dan keadaan tempat tersebut. Orang yang berada di tepi pantai tidak sama dengan yang berada di tengah lautan, dan yang berada di tengah bukit dan hutan. Orang yang berada di kampung tidak sama keadaan pemikirannya dengan yang berada di bandar. Maka nas ibnu bi'atihim, manusia ini adalah anak kepada bi'ahnya. Dan kalau kita lihat masyarakat di tempat kita karena berada di negara khatulistiwa, maka menyebabkan mereka ini panas dan lembab, dan karena itu jiwa orang Melayu kita ini dia agak sedikit lembut dan cepat terasa. Dan orang-orang yang berada di negara Arab, mereka agak keras karena berada di negeri yang panas dan kering kontang, maka mereka bersikap keras. Itu Badui terkenal dengan kelompok yang keras, dan hidup pula dengan unta, dengan binatang-binatang ternak yang juga menerbitkan perasaan keras dalam hati mereka.
Kalau yang berada di pergunungan Kaukasian contohnya, yang berada di negara Uzbekistan, yang berada di negara yang panas dan sejuknya melampau, mereka juga mempunyai sikap dingin yang luar biasa. Saya ada seorang kawan daripada Rusia yang mengikuti pengajian dengan guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Kami mengaji kitab mantik dan juga kitab muqaddimah, bukan muqaddimah, kitab Ummu Barahin syarah al-Imam Sunusi rahimahullah. Jadi seorang sahabat kita ni daripada Rusia, dan bila Maulana Syekh Ahmad buat lawak, dia tak gelak. Semua gelak dalam kelas dia, seorang yang tak gelak. Bila orang tanya kenapa tak gelak, Syekh Ahmad tanya. Dan bila Syekh Ahmad tegur dia kenapa tak gelak, dia tetap dengan rupa dia yang tadi, tak berubah sikit. Jadi bila ditanya, maka ada seorang di kalangan sahabat kita, dalam orang lain juga daripada Angusha. Ini negeri-negeri khabib ni. Negeri khabib, negeri itulah geng-geng MMA ni. Jadi dia seorang ni dia beritahu, dia kata ini kerana dia berasal daripada pergunungan dan orang di tempat dia tidak biasa gelak. Malah senyum pun susah. Tak gelak, malah tak senyum. Senyumannya dalam hati saja. Dan tu Syekh Ahmad kata, aku akan pastikan sebelum habis kelas pengajian ni nantilah, tak tahu bila nak habis kitab tu, aku akan pastikan dia akan gelak juga sekali, dia kata. Aku akan bagi dia gelak juga sekali. Tapi itu seakan-akan syibih mustahil. Kerana apa? Kerana sikap dan juga akhlak orang-orang di tempat tersebut memang sukar untuk gelak. Jadi kita tak tahu, mungkin di sana pengajian-pengajian dia pun memang serius dan juga memang tak ada lawak langsung. Kalau orang buat lawak dia jadi pelik orang. Mungkin dia jadi Wahabi. Jadi gelak pun memberi kesan kepada jiwa peribadi. Kerana apa? Kerana dia duduk di negeri yang bergunung dan dingin. Yang boleh jadi tak gelak tu kerana apa? Kerana waktu ketika kami bincang tu, tengok dia berpeluh. Bila dia berpeluh, tu Syekh pun tanya, kenapa ni? Apa ni? Nama dia, saya tak ingat dah nama. Kawan saya ni. Bila ditanya, Rustum, nama dia Rustum. Dia kata, Syekh Rustum, kenapa kamu berpeluh-peluh ni? Ya, ni sebab tengok dalam Zoom. Jadi dia kata, sebab panas, dia kata. Dia sekarang di Angusha, dia kata, di Rusia sekarang ni panas. Lepas tu saya tanya, berapa panas tu? Berapa darjah? Dia kata 17 darjah. 17 darjah kita duduk dalam aircon, cik oi. Kita 17 darjah, kena pakai baju 2 lapis lah. 17 darjah, dia kata panas. Dia kata panas lah ni. Muka dia merah, berpeluh. Dan suhu bilik dia waktu tu, suhu bilik dia tadi, maksudnya 17 darjah Celsius, dan di luar rumah pun 17 darjah Celsius, dia tak rasa sejuk pada tu, dia rasa panas. Kerana biasanya mereka adalah negatif. Jadi Syekh tergelak waktu tu. Syekh kata 17, kamu kata panas, kami 17 ni ke dalam syurga lah, Syekh kata. Di Mesir 17 ni dah sejuk dah. Dia kata 17 kamu dah panas dah. Kami 17 dah macam syurga, Syekh kata. Dia serius, senyap, tak tahu. Muka serius. Yang dia nak marah. Tak, rupanya memang macam tu muka dia. Sebab biasa dingin. Dan keadaan apa pun dingin. Jadi orang yang duduk di tempat bergunung, orang yang tempat yang keras, orang yang tempatnya panas, maka kadang-kadang pribadinya melihat kepada keadaan tempatnya tadi. Ajaibnya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bumi Makkah Al-Mukarramah, di negeri yang panas dan kering kontang. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkesan sedikit pun dengan biahnya. Ada alam yang lain. Malah yang ditunjukkan oleh Nabi bukan hanya masyarakat di tempat yang kering kontang sahaja boleh menggunakan panduan, malah masyarakat yang berada di negeri yang sejuk, masyarakat yang berada di negeri yang panas lembap, masyarakat yang berada di pergunungan, masyarakat yang berada di negeri hutan hujan, masyarakat yang berada di negeri-negeri yang pelbagai bentuk rupa negerinya dan pelbagai bentuk bahasa dan budayanya boleh
untuk mengikuti junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara keajaiban yang luar biasa Allah Ta'ala jadikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mengambil akhlak tersebut, dan baginda Nabi bukan hanya berada pada kedudukan Nabi tadi, pada diri Nabi saja. Malah Nabi mengubah bangsa Arab yang terkenal dengan kekerasan mereka dan seumpama dengannya, dengan suasana bentuk negeri mereka. Dan itu ma'zur sebenarnya, ma'zur. Yang dikira uzur kepada orang tadi kerana dia hadir di tempat tadi. Dan kita bukan boleh pilih tempat kita nak lahir. Dan mereka dilahirkan di negeri yang sedemikian. Pun begitu, diubah peribadi mereka menjadi alyanun nas. Qulub, hati yang paling lemah lembut kepada seluruh alam ini adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mengambil pancaran nur daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang mengambil akhlak tersebut, maka mereka akan meniru jalan tadi. Mereka akan menjadi seorang yang melihat umat ini dengan pandangan rahmat. Tidak melihat umat ini dengan pandangan sebagai keuntungan bagi mereka. Doktor ketika melihat umat ini sebagai keuntungan baginya, maka dia tidak akan kisah. Sama ada orang ni diberi ubat yang bagus, ataupun diberi rawatan yang baik, atau diberi nasihat kesihatan yang elok dan benar, dia tak kisah. Yang penting dia dapat duit. Tapi ketika dia melihat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan mengabaikan sedikit pun daripada kebaikan untuk mereka berikan. Karena ini adalah salah seorang yang dititipkan oleh junjungan besar kepada dirinya, yang mempunyai ilmu untuk memberikan amanah dan kebaikan kepada seorang tersebut. Dia tidak lihat ini mesti ibunya baru dia akan buat baik, ini mesti ayahnya mesti dia buat baik, ini kena adik-beradik dengan saya baru dia buat baik. Ini ingat ni adik-adik semua ni, yang nanti akan jadi doktor, yang nanti akan jadi profesor, yang akan nanti jadi engineer, yang nanti akan jadi orang-orang yang akan berguna kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat yang saya sebut ni. Jadi seseorang yang melakukan kebaikan tadi kerana ini umatnya Rasulullah. Kalau dia seorang guru, maka dia tidak akan melihat muridnya ini sebagai keuntungan baginya untuk dia mendapatkan sesuatu daripada habuan dunia ataupun habuan maknawi bagi dirinya dengan kehormatan, kemuliaan dan seumpama dengannya. Dia melihat muridnya adalah sebagai titipan wasiat daripada baginda Rasul untuk dia memberikan kebaikan dan bimbingan dan panduan agar menjadi umat yang berakhlak sehingga mampu meniru akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang diterapkan, yang disebutkan oleh para a'immah, para salihin dalam kitab-kitab adab mereka. Yang tadi muqaddimah untuk mencapai kepada maksud yang kita akan sampaikan. Maka panutan utama bagi penuntut ilmu adalah siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan adab yang dipelajari oleh kita semua dalam kitab-kitab adab yang ditunjukkan oleh para salihin, para pelajar kepada guru-guru mereka, hakikatnya itu adalah ambilan daripada sedikit sahaja daripada akhlaknya para sahabat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malah kita tidak mampu untuk melaksanakan dengan sepenuh hati kerana baginda, para sahabat Nabi beradab dengan baginda Nabi kita Muhammad dengan adab yang zahir dan batin. Bukan dengan adabnya zahir sahaja. Karena adab zahir maka tak ada beza antara munafik dengan para sahabat Nabi. Karena Abdullah bin Ubay Ibnu Salul juga melakukan penghormatan kepada Nabi di depan Nabi, tapi dalam hatinya tidak ada sedikit pun penghormatan kepada Rasulullah. Maka apa bezanya? Kalau dikatakan maka dengan adab zahir saja sudah memadai dengan guru, maka tak ada beza di antara munafiqun dengan Sayyidina Umar. Tak sudah tentu berbeza besar. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang beradab dengan baginda Nabi, bukan hanya pada zahirnya, tapi batinnya juga bersama dengan baginda Nabi. Dan
yang diwarisi atau mewarisi ilmunya baginda Nabi adalah para ulama, para aulia, para salihin, dan para guru yang mereka ini menjadi pewarisnya ilmu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana mereka mewarisi sesuatu yang paling berharga yang disebutkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad, karena nak mewarisi baginda Nabi Muhammad pada zat baginda Nabi Muhammad mustahil. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa innal ulama'a warasatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilm, faman aqadhahu faqad aqadha bihadhin wafir. Maka disebabkan itu para ulama menulis kitab berkenaan dengan adab dengan para guru. Para ulama menulis kitab berkenaan dengan adab dengan ilmu. Kenapa? Karena mengambil panduan daripada apa yang diucapkan oleh Nabi, fa innal ulama warasatul anbiya. Fa innal ulama'a warasatul anbiya. Fa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma. Walakin warasu al-ilm. Faman aqadha, sini maksudnya Nabi SAW sebut dengan warasul ilm. Diguna dengan ilm tadi, diguna dengan lafaz masdar. Dan al-masdar ini tidak menentukan pada sedikit ataupun banyak. Tidak memberi maksud kepada kasrah wala qillah. Dengan makna umum. Nabi tak kata fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ulum. Tak cukup menyebutkan ilm, memadai dah. Tak perlu disebutkan dengan ulum. Tamam? Ini faedah daripada syarahan para ulama pada innamal a'malu binniyat. Kenapa dijamakkan kalimah niyah? Sedangkan niyah itu sendiri dah masdar, dan masdar itu tidak ditentukan kepada kasrah wala qillah. Maksud itu lebih luas kalau digunakan dibandingkan dengan Nabi menyebutkan, disebutkan dalam kalimah innamal a'malu binniyati. Kalau memadai dengan sebut innamal a'malu binniyati, sudah memadai. Maka kata masyayikh, para ulama menyebutkan bahawa ada riwayat yang disebutkan innamal a'malu binniyati tanpa niyat, tetapi disebutkan juga dengan niyat. Itu adalah melihat kepada banyaknya amalan, maka ditentukan dengan niatnya yang banyak juga berasingan. Maka kedua-dua riwayat tadi menepati pada sudut bahasa dan tidak menyalahi langsung pada bahasa. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa ilmu, patah balik semula, adalah perkara yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat ini, kerana kita nak mewarisi baginda Nabi SAW. Dengan menjadi keturunan baginda Nabi, itu anugerah Allah. Bukan semua orang boleh tiba-tiba keluar jadi keturunan Nabi. Dalam badannya ada darah Nabi SAW. Tetapi ada satu perkara yang kita boleh warisi dan mushtarak di antara kita dengan orang yang lain yang mempunyai kelebihan tersebut, yaitu kelebihan ilmu. Karena itu disebutkan oleh para ulama pada akhir kitab nikah, biasanya akan disebutkan perkataan ini. Kata, wa syaraful ilmi fawqa kulli syaraf. Wa man arafa ightaraf. Wa man arafa ightaraf. Jadi wa syaraful ilm, kemuliaan ilmu itu adalah melebihi segala kemuliaan. Tamam, melebihi segala kemuliaan, hatta kemuliaan nasab. Walaupun berlaku istisna pada masalah nasab baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ulama mengatakan nasab baginda Nabi ini tidak termasuk dalam maksud bagi hadis man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya kurang
maka tidaklah mempercepatkan tidaklah mempercepatkannya dengan nasab keturunannya untuk dia masuk syurga. Kata ulama, hadis ini bukan kepada nasabnya baginda Rasul. Ini kepada nasabnya yang lain daripada baginda Rasul. Jadi salah ada sebahagian orang menggunakan, walaupun sebahagian para masyayikh mensyarahkan demikian, tetapi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurdani Ad-Dimyati radhiyallahu anhu dalam Jawahir Al-Lu'lu'iyah, syarah kepada Arba'in Nawawiyah, beliau mensyarahkan dan meletakkan ada istisna'at, ada pengecualian pada nasab keturunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab baginda Nabi ini ada kemuliaannya tersendiri, yang berbeza dengan nasab muluk, raja-raja, yang berbeza dengan nasab seorang tadi sebagai pemimpin dalam masyarakat, yang nasab keturunannya tadi dengan orang-orang yang bangsawan mulia dan seumpama dengannya. Akhlak nasab dengan baginda Nabi ada keistimewaannya. Karena itu kita nak mengambil nasab tadi tidak mampu, tidak boleh kalau kata kita bukannya keturunan tersebut. Dan kita tidak boleh untuk memilih perkara tadi, Allah Ta'ala yang anugerahkan. Maka jalan ilmu adalah jalan yang sepatutnya diberikan perhatian. Sayyidina Atha ibnu Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari beliau berada di atas kerusi tempat beliau memberikan fatwa ketika musim haji. Beliau adalah muridnya Sayyidina Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Atha bin Abi Rabah merupakan murid beliau, dan yang ditugaskan atau yang diberikan mandat pada ketika tersebut untuk menjawab soal jawab berkenaan dengan fatwa berkaitan dengan haji dan umrah. Jadi tidak ada orang boleh berfatwa waktu itu tentang haji umrah melainkan Sayyidina Atha. Dan Sayyidina Atha ini orangnya kulit hitam. Nah, orang kulit hitam, maksudnya dibandingkan dengan Arab. Jadi beliau orang yang bukanlah secantik orang yang kulitnya putih, sawo matang dan seumpama dengannya. Dan ketika khalifah datang pada waktu tersebut untuk bertanyakan soalan, dan orang ramai beratok untuk tanya soalan, dan bila mana khalifah datang, maka waktu itu orang pun jadi segan. Maka pihak yang menyusun orang-orang ramai tadi membawa khalifah pergi kepada Sayyidina Atha. Bila sampai kepada Sayyidina Atha, Imam Atha bertanya kepada khalifah, dia kata, tuanku hadir ke sini, nah, sama ada ingin bertanya soalan atau memberikan arahan kepada saya. Kalau ingin memberikan arahan kepada saya dengan sesuatu, saya akan turun sekarang daripada kursi yang saya duduk. Maka tuanku pun jawab, Khalifah Amirul Mukminin menjawab, saya datang untuk bertanya soalan. Baik, kata Sayyidina Atha, kalau ingin bertanya soalan, maka yang beratok ni pun semua nak tanya soalan. Beratok dengan orang lain. Dia kata, tu dia. Boleh arah Amirul Mukminin. Dia suruh beratok pergi duduk belakang, suruh potong line. Mata-mata nak tanya soalan. Kerana sama saja. Kamu tanya soalan, mereka pun tanya soalan juga. Jadi apa bezanya? Sekarang kalau kamu bagi arahan kepada saya sebagai rakyat, maka saya akan turun sekarang untuk mendengar arahan daripada Amirul Mukminin. Tapi sekarang tuanku datang, Amirul Mukminin datang untuk tanya soalan, maka beratok dengan orang lain. Maka tuanku Sayyidina Amirul Mukminin, Sultan pada waktu tersebut, Amirul Mukminin, Khalifah pada waktu itu, pergi ke belakang sama dengan orang ramai, dan dia panggil anak-anaknya, dan dia kata kepada anak-anaknya, syuf, tengok betapa mulianya ilmu. Seorang yang rupanya seperti hamba boleh mengatur seorang raja dengan sebab ilmunya. Maka dia pesan kepada anak-anaknya, tuntutlah ilmu sungguh-sungguh, maka kamu akan mendapatkan kemuliaan. Malah dua kemuliaan. Kemuliaan pangkat, kemuliaan ilmu. Dan ini menunjukkan bahawa keberadaan seorang penuntut ilmu tadi dalam jalan ilmu ini, dan lebih khususnya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Walaupun ilmu tadi dengan makna umum, tidak hanya dikhususkan pada ilmu agama, tetapi yang bila mana disebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maknanya ilmu apa ni? Ilmu yang akan memudahkannya ke syurga Allah Ta'ala. Tidak lain tidak bukan adalah ilmu yang boleh menyebabkan dia tunduk dan rendah hatinya kepada Allah dan junjungan besar Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang menyampaikan seorang tadi kepada Allah dan tunduk hatinya kepada Sayyidina Rasul, tidak lain ilmu tadi mesti ilmu yang disulami dengan adab dan tata susila dalam ilmu. Kalau sekadar ilmu sahaja, ramai orang berilmu. Nah, kalau sekadar ilmu sahaja, maka ramai orang berilmu. Maka perlu dihiaskan ilmu kamu dengan adab. Karena tanpa adab, maka ketika tersebut tidak akan memberikan apa-apa makna kepada jiwa seorang murid tersebut dan jiwa seorang alim tersebut. Alim tak akan ada makna kalau tidak ada adab. Karena itu disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Murabbi Al-Kabir Abdullah Ibnu Mubarak radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nahnu ila katsirin minal adabi, kami minal katsir, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal hadisi. Dan kami lebih memerlukan kepada adab yang banyak dibandingkan dengan banyaknya periwayatan hadis. Nah, tapi makna latifah, ada makna latif dalam maksud ini. Menunjukkan kata apa? Periwayatan hadis dan ilmu hadis yang banyak kadang-kadang boleh menyebabkan tarafu'. Jiwa orang ni dia makin tinggi. Kenapa? Karena dia bersandar kepada asyraf ulum dan asyraf qail, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak disertakan dengan adab dan tata susila, maka orang ni dia akan jadi takabbur. Sungguh. Karena itu antara hikmah dan sebab kenapa para masyayikh meriwayatkan hadis musalsal awaliyah ar-rahmah adalah untuk menebarkan makna ini kepada ahli hadis. Atau awal hadis yang diterima oleh para murid daripada guru-guru mereka ialah hadisur rahmah. Nah, hadis rahmah. Dari para guru biasanya ketika mana akan datang bertemu dengan para murid datang bertemu dengan para guru, maka guru tadi sama ada diminta oleh muridnya ataupun tidak, maka dia akan meriwayatkan hadis awaliyah rahmah. Ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, wa fi riwayah yarhamkum man fis sama. Ada dengan khabar, uslub khabar, dan ada dengan uslub jawab syarat. Jadi kedua-dua riwayat tadi menunjukkan kata orang yang berkasih sayang yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, mereka akan dikasihi oleh Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, berkasih sayang kamu kepada makhluk yang berada di muka bumi, yarhamkum man fis sama, ataupun yarhamukum man fis sama, maka akan kalian dikasihi oleh makhluk yang berada di langit, bukan Allah, makhluk yang berada di langit, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam, para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk Allah ta'ala yang berada di langit akan mengasihi kalian. Kenapa hadis ini disebarkan dulu pada murid-murid yang belajar hadis dan untuk mempelajari apa sahaja ilmu sekalipun, untuk menyebutkan bahawa ilmu tujuannya adalah untuk bersifat rahmat kepada umat. Tapi kalau ilmu mengeluarkan takabbur, kamu belajar dengan guru kemudian kamu takabbur dengan guru, hadza laysa rahmah. Itu bukan rahmat tu. Dan tu bukan guru yang kalau kata ilmu yang kamu pelajari tersebut menerbitkan takabbur bagimu, maknanya hadza laysa ilm. Itu bukan ilmu yang sepatutnya membawa kamu ke syurga Allah Ta'ala. Itu ilmu yang akan menyebabkan kamu tersungkur dan akan menyebabkan kamu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena para anbiya alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah untuk yuzakki anfusahum, untuk membersihkan jiwa. Dan perkara pertama yang menyebabkan iblis jatuh ke dalam daripada syurga adalah kerana takabbur. Takabbur ni adalah penyakit pertama yang tersebar dalam dalam alam ini umumnya adalah penyakit takabbur. Jadi kalau mengaji tapi takabbur, maka laisa makna ilm. Itu bukan makna ilmu dan bukan qasad bagi pengajian ilmu tersebut. Tamam. Sebab tu kata al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, nahnu
ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Kami lebih suka ataupun kami lebih memerlukan kepada banyaknya adab dengan ilmu daripada banyaknya periwayatan hadis semata-mata. Tamam? Dan disebutkan lagi oleh Sayyidina Al-Habib Ibnu Syahid radhiyallahu taala anhu kepada anak beliau. Kata beliau, ya bunai, ishabil fuqaha wal ulama awas sulaha awal ulama. Ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum. Wahai anakku yang tercinta, kata Sayyidina Habib Ibn Syahid, bertemanlah kamu wahai anakku dengan para fuqaha dan para ulama. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah daripada mereka. Wa quz min adabihim, dan ambillah daripada adab mereka. Quz min adabihim. Fa innahu ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Karena itu lebih aku sukai daripada kamu banyak meriwayatkan hadis semata-mata. Quz min adabihim. Tengok adabnya mereka. Jadi suhbatul ulama wal fuqaha, berteman dengan ulama dan fuqaha tadi adalah apa? Labudda minat ta'addub bi adabihim. Beradab dengan adab mereka. Bagaimana fuqaha tadi beradab dengan adabnya mereka. Bagaimana fuqaha tadi beradab dengan fuqaha yang lain. Bagaimana alim ini beradab dengan alim yang lain. Hadza samaratul ilm. Itu barulah ilmu. Tapi kalau ilmu tidak melahirkan orang tadi untuk beradab dengan orang lain, malah merendahkan orang lain dan memperkecilkan orang lain. Nah, hatta hakikah orang tadi lebih rendah daripada kamu pun, walaupun hakikahnya begitu, maka hadza laisa ilm. Paham? Karena baginda Nabi adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling agung dan yang paling merendah di hatinya dan dirinya kepada umatnya sendiri. Dan ada seorang ulama Andalus, tak silap saya, Al-Imam Qasim radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang murid kepada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk mempelajari ilmu dengan Sayyidina Al-Imam Malik radhiyallahu anhu selama 20 tahun. 20 tahun. Dan diceritakan, bukan 20 tahun, 25 tahun. 25 aman. 25 tahun mengaji dengan Sayyidina Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apa yang berlaku, apa kata beliau? Ta'allamtul ilma inda imamil malikin. Saya belajar ilmu dengan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu fi 5 sanawat, pada 5 tahun. Walakinni ta'allamtu al-adaba ma'al ilm 20 aman. Tapi saya belajar adab bersama dengan ilmu 20 tahun. 20 tahun belajar adab, 5 tahun saja belajar ilmu. Al-Imam Qasim menyebutkan yang lain. Imam Qasim menyebutkan, kata, saya belajar dengan Imam Malik 20 tahun. 2 tahun saya belajar ilmu, 18 tahun belajar adab. Dan alangkah baiknya kalau 2 tahun ilmu tadi saya jadikan pembelajaran adab bagi diri saya. Dan Imam Qasim radhiyallahu anhu adalah ashabil wujuh dalam mazhabnya Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan merupakan kibar ulama Malikiyah yang menyebarkan ilmunya Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tengok macam mana mereka punya perhatian mereka terhadap adab yang luar biasa. Jadi karena itu perhatian para ulama terhadap adab dalam ilmu ni sangat luar biasa. Jadi kita bukan hanya mengaji untuk dapatkan ilmu saja. Karena kalau dapatkan ilmu, boleh jadi kamu mengaji dengan orang yang profesor-profesor daripada negara barat yang mengajarkan ilmu mungkin lebih halus kadang-kadang. Ada sebahagian maklumat yang mereka sampaikan lebih halus dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh sebahagian guru-guru mungkin. Tetapi apa yang kamu tidak akan dapatkan daripada mereka, kamu tidak akan dapatkan bagi mereka adab. Kamu tidak akan dapatkan daripada mereka dengan adab. Karena itu, berapa ramai di kalangan penuntut ilmu yang sampai kepada ilmu yang dengan darjat yang tinggi, dengan manasib, kedudukan yang luar biasa dalam ilmu dan seumpamanya dengan dalam dunia ini, tetapi untuk memahami Islam dan memahami bagaimana untuk bermuamalah dengan umat ini, mereka tidak akan mampu untuk mendapatkan tadi melainkan dengan adab. Nanti kamu akan melihat perbezaan besar antara orang yang belajar dengan ilmu dengan guru, yang bersohbah dengan para guru,
dengan yang tidak bersuhbah dengan para gurunya, syattan bainahuma. Beza besar antara kedua kelompok tersebut. Yang satunya dia bersifat dengan lebih lutf, halim, lebih lemah lembut dengan ilmu dan ahlinya, dan dengan yang siapa sahaja, hatta yang mukhalif dengannya. Dan kamu akan lihat dengan orang yang mendakwa dakwi dan seumpama dengannya, mereka ini adalah pendakwa kepada ilmu, tetapi hakikatnya menebarkan dan meletakkan racun ke dalam mulut para muridnya untuk memberikan racun tadi kepada umat seluruhnya. Auzubillahi min zalik. Moga-moga kita terlindung daripada kelompok tersebut dan kita tidak terjadi demikian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi makna yang disebutkan oleh para ulama, siapa yang kita nak kena ambil adab dengannya? Dengan siapa kita nak kena ambil adab dengannya disebutkan oleh Sayyidina Isa alaihi salam. Dalam ucapan baginda Isa alaihi salam, jalisu man tuzakkirukum billahi ru'yatahu. Duduklah kalian dengan orang yang kamu kalau melihatnya akan ingat Allah. Wa man yazidu fi ilmikum mantiqahu. Dan sesiapa yang ucapannya menambahkan kamu dengan ilmu. Wa man yuraghib fil akhirati ilmahu. Dan sesiapa yang dengan ilmunya tadi akan menerbitkan semangat dan rasa kasih untuk menuju ke akhirat dan untuk mendapatkan akhir. Ini panduan yang disebutkan oleh al-Imam oleh Sayyidina Isa alaihi salam, yaitu yang pertama, kalau kamu lihat, kamu akan mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatanmu, pandanganmu terhadap samt, alamat gerak-geri orang tersebut, kamu akan ingat dan ingat Allah Ta'ala ketika melihatnya. Dengan taqwa, dengan wibawa, dengan ikhlas. Nah, dan ini adalah ada padanya simatus salihin, wasamtul ikhlas. Nah. Dan kalamnya juga menunjukkan kepada ilmu seluruhnya. Yang memberikan panduan yang baik kepada ilmu dunia dan akhirat. Saya, guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Saya naik kereta dengan dia. Waktu tu saya pergi hantar guru saya nak pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Karena saya tak boleh ikut sekali waktu tu untuk majlis sama' Sunan Abi Daud. Waktu kebetulan mak dengan ayah waktu tu sampai di Mesir. Patutnya saya ke sana juga bersama dengan beliau, tapi tak dapat pergi kerana ibu dan ayah hadir ke Mesir pada waktu tu. Jadi saya pergi hantar Syekh naik kereta. Dan sebelum pergi ke airport, saya ambil Syekh di rumah. Syekh bawa saya pergi satu kedai untuk beli manisan. Jadi di Heliopolis, tempatnya di Heliopolis. Jadi waktu saya nak pergi nak bawa ke kedai manisan tadi, kerana manisan tu Syekh nak beli hadiah sampai jadi Mekah nanti. Waktu jumpa dengan Syekh Abdul Wakil Hashimi, akan bagi hadiah tadi kepada Maulana Syekh. Jadi waktu ketika dalam perjalanan tu, bila Syekh tunjuk ke saya, kata kalau kamu nak beli, Muhammad, dia kata kalau kamu nak beli manisan, beli kedai ni. Ada satu lagi kedai, Syekh kata. Ini manisan dia sedap-sedap. Maksudnya kalau kamu nak beli bagi hadiah, kamu nak bawa balik ke Malaysia, kamu nak bawa beli kedai-kedai ni, kata. Syekh Ahmad Mamduh bukan hanya ajak saya agama. Dia ajak saya juga kedai-kedai makan di Mesir mana sedap. Dia berhabak dia. Kedai makan mana sedap. Ni daging dia sedap kat kedai ni. Ada satu kedai ni, pelajar Malaysia tak pernah pergi. Saya rasa pelajar Malaysia ramai tak pernah pergi. Tapi selepas saya pergi, maka saya pun sebarkan dan ramailah pelajar-pelajar kita pakai pergi ke situ. Nama kedai itu Subhi Kabir. Subhi Kabir ni duduk di Syubra. Subhi Kabir ni asal kedainya kecil saja. Tapi besar disebabkan kerana baik dia dengan ibu dia. Jadi dia kata, hadza bisababi ummi. Ini sebab ibuku. Maka Allah Ta'ala anugerahkan rezeki yang melimpah ruah. Kedai tadi kalau adik-adik tengok, kalau pergi ke Mesir, insya-Allah nanti sambung di Mesir, amin. Belah perempuan ni memang tak ada amin. Mereka suara aurat ke apa ni? Baik, tak apa. Mereka amin dalam hati. Baik. Akan ke Mesir, bila sampai ke Mesir, nanti insya-Allah, bukan pergi Subhi Kabir tu, nak pergi mengaji. Saya pergi mula-mula sampai ke Terbang tu, turun-turunnya, Subhi Kabir kat mana? Itu nanti balak kepada saya pula nanti. Maksudnya penunjuk kepada jalan makanan.
Jadi syekh saya bawa saya pergi ke situ. Subuhi Kabir ni kedai dia ada 4 ke 5 tingkat. 4-5 tingkat ni orang beratok macam makan kenduri. Makanan bukan free, kena bayar. Tapi orang beratok ni luar biasa. Saya tanya dekat penjaga, depa buat cara sistem untuk nak ambil orang bawa masuk ke kedai tu, cara macam mana nak panggil orang, dia akan ada contohnya senarai nama, bukan senarai nama, nombor yang dia letak pada retah kecil. Dia ikut nama pekerja dia tu. Contoh nama pekerja dia tu namanya Hasan contoh. Jadi Hasan 1, Hasan 2, Hasan 3 sampai 100. Dia ada 100 retah. 100 retah ni dia akan bagi contoh rombongan pertama ada 15 orang. Dia akan bagi retah 1. Anak Hasan 1. Jadi dia akan panggil lah. Dia tengok dalam kosong dia akan panggil. Hasan 1. Hasan 1 ni kumpulan Hasan 1 masuklah. Faham ni? Faham tak faham ni? Bagilah respon sikit ni. Hasan 1 dia panggil. Hasan 1 dia panggil masuk. Lagi dah masuk dah tengok. Hasan 2. Hasan 2 masuk. Jadi saya tanya dekat dia. Berapa ramai sehari masuk? Dia kata kami nak tahu ramai mana tu tak tahu. Sebab yang tahu tokek je lah. Tapi kalau nak tahu berapa ramai yang maksudnya kita nak tahu berapa banyak tu, boleh tahu dengan nombor tu. Satu retah tu nama Hasan tadi ada 100. Dan sehari sekurang-kurangnya akan habis 10 retah tu. 10 retah tu. Maksudnya 10 kali dengan 100 jadi berapa? Jadi 1000 meja maksudnya. Satu meja tak kurang daripada seorang. Memanglah. Kalau kurang pada seorang tak ada lah meja tu. Maksudnya sekurang-kurangnya seorang lah. Tapi jaranglah orang pergi makan kedai ni seorang. Biasanya dia akan pergi sekurang-kurangnya 4 orang, 5 orang. Biasanya. Jadi satu meja biasanya 4-5 orang ada. Kali dengan 1000. 1000 meja tu dah jadi hampir 5,000 orang masuk. Setiap hari macam tu keadaan dia. Ajaib. Dan guru saya bawa saya pergi makan kedai tu. Dan dia habaq makanan mana sedap. Hak ni daging nifa sedap. Hak ni apa dia semua. Saya tak ingat dah nama dia. Cuma teringat Nabi Musa ya. Itu ya. Kan? Jadi kata guru saya kata kepada beliau. Kata Maulana ajak saya semua benda ni. Ajak saya usul fiqh. Ajak saya fiqh. Ajak saya mantik. Ajak saya hadis. Ajak saya mustalah. Dan kemudian saya ajak pula kedai makan mana sedap. Manisan mana sedap. Semua ajak ni. Dan Syekh pula tunjuk guru mana saya kena pergi mengaji. Malah Syekh telefon pula guru-guru tadi untuk terima saya sebagai anak murid. Syekh telefon untuk guru. Dan Syekh tolong pujuk pula guru tadi kalau guru tadi berasa hati dengan saya. Contoh ada silap faham sikit. Syekh yang tolong pujuk pula guru tadi. Pernah berlaku lah dalam sejarah. Sekali lah dalam hidup saya di Mesir ni. Ada seorang guru ni. Dan guru ni paling saya kasih juga. Dan dia berasa hati dengan saya. Karena silap faham. Bukan kerana saya kurang ajak. Tak faham, bukan kerana kurang ajak. Wahabi je kurang ajak ni. Tapi kerana ada silap faham sikit berlaku, sedikit salah faham lah. Yang tak sepatutnya pun berlaku benda tu. Menyebabkan Syekh berasa hati dengan saya. Dia tak mau terima lagi saya sebagai murid dia di rumah. Siapa yang pujuk? Yang pujuk adalah Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Dia tolong pujuk balik Syekh ni. Selama seminggu pujuk. Untuk terima saya balik. Kata Syekh salah faham. Muhammad Nazrul ni bukan macam tu. Kalau Syekh kenal dengan dia, Syekh sayang dengan dia. Tu saja nak abang lah. Kan? Ini saya ulang balik ni bukan tambah-tambah ni. Wahabi je kata saya tambah-tambah cerita. Wahabi je kata itu tu. Saya tak tambah cerita. Cerita saya semua betul daripada dulu sampai habis ni. Kalau saya cerita tu, kalau siapa pernah dengar saya cerita, saya tak akan tambah cerita. Hak cerita, tak apalah, cukup lah. Mereka kata kita tukar cerita. Tukar cerita apa? Saya tak tukar cerita sikit pun. Mereka duduk reka balik. Duk buat ayat baru. Kata saya cerita benda baru. Apa dia ni? Saya cakap apa ni? Saya tak tahu saya cakap apa. Kan? Patah balik. Jadi selepas minggu tu, Syekh telefon dan Syekh bagi tahu kat saya. Kata, Abshir. Muhammad, Abshir. Dia kata, Syekh Ali Soleh. Tengok Syekh Ali Soleh yang tolak saya ni. Syekh Ali Soleh terima hang balik ni. Jadi anak murid. Dia boleh bagi balik hang main kelas dengan dia. Main ke rumah dia. Dia kata, hang kena ingat lepas ni. Hang jangan duk buat lagi macam ni, dia kata. Jangan duk buat lagi macam hari tu. Yang hang telah buat kesilapan yang kecil tadi ni. Walaupun nampak kecil, tapi sebenarnya besar bagi saya lah. Dan saya kata kat saya, jangan buat lagi kesilapan tersebut. Kerana
guru hang, kalau hang nak tahu guru hang sendiri yang duduk di Syubra Qimah, saya mengaji dengan seorang guru ni nama Syekh Abul Azaim. Dr. Abul Azaim, saya mengaji mantik dengan dia, Syekh Ahmad yang tolong kira. Dia doktor di Kuliah Darul Ulum, anak murid kepada Syekh Mustafa Imran. Antara yang alim dalam ilmu adabul bahsi dengan ilmu mantik. Saya sempat pergi mengaji dengan beliau di rumahnya, jauh rumahnya di Syubra Qimah, masya-Allah. Jauh sungguh, saya tak pernah pergi. Dahlah masuk kampung dalam. Jauh pula tu. Jadi bila saya pergi mengaji dengan dia, Syekh kata kat saya, Syekh Ahmad Mamduh kata, Syekh Abul Azaim ni, aku kira nak mengaji dengan Syekh Ali Soleh, berkali-kali Syekh Ali Soleh tak terima. Tak mau. Dia kata dia sibuk, dia kata dia tak ada masa, Syekh ada kerja banyak, di Darul Ifta lagi kena mengajak, di Masjid Azhar lagi kena mengajak, kata banyak masa. Dia kata macam mana aku nak mengajak dia. Nah, tapi dengan hang ni Muhammad, dia kata hanya berapa kali saja aku sebut ni pujuk dalam seminggu ni, Syekh terima balik hang. Dia kata hang jangan duk abaikan dan rosakkan perhubungan ini. Dan alhamdulillah dengan berkat tadi 10 tahun saya mengaji dengan Syekh Ali Soleh di rumah. Saya di rumah 10 tahun. Nah, di rumah. Sampai khatam kitab Alfiyah dan juga seumpama dengannya. Dan bila saya sebut dekat Maulana Syekh Ahmad Mamduh dalam kereta, saya kata kat Syekh, Maulana Syekh ajak kepada saya semua benda. Dunia dan akhirat. Kata, dunia pun ajak, akhirat pun ajak ni. Kedai makan pun ajak. Nah, hak rumah pun tempat mengaji pun mengajak. Guru-guru yang mana nak mengaji pun Syekh tunjuk kat saya. Sebut bahasa Arab lah, lebih lembut lah bahasa Arab tu, bahasa Kedah nampak kasar sikit. Nah. Jadi Syekh kata kat saya, Muhammad, dia kata, u'allimuka, dia kata, aku akan ajarkan kamu ma bainas sama'i wal ard, dia kata, antara langit dan bumi, hatta baina. Nah. Kata ma bainas sama'i wal ard, tak ada pula baina tu, tak ada hatta baina tu sekalipun. Dua-dua sekali aku ajak hang, dia kata, dunia dan akhirat. Bukannya akhirat saja aku akan ajak hang, dunia pun aku akan ajak hang. Cara macam mana hidup dalam dunia ni. Nanti kata Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Jadi beradab dengan guru. Kenapa saya cerita tu tadi ni? Tiba-tiba habis sampai ke tahap tu. Tak apalah, patah balik semula. Maka kena dengan guru kita tadi, guru kita nanti akan ajarkan kita dengan seluruh perkara. Seluruh perkara dunia dan akhirat ini menunjukkan kepada kita jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun ditunjukkan pada makan, tapi makan tadi bukan menjadi tujuan utama. Tamam? Bukan tujuan utama. Tujuannya adalah untuk suhbah tadi. Tujuannya adalah untuk suhbah tersebut. Tamam? Dan guru-guru kita tidak mengajarkan kita untuk suhbah dengan mereka kerana duitnya. Malah guru-guru tidak melihat kepada duitnya murid tersebut. Tak ada tengok kepada duit muridnya. Saya pernah sekali naik kereta. Saya berhenti dan kemudian beritahu kat Syekh Ahmad waktu tu. Saya naik dengan Syekh Ahmad bawa. Sampai satu jalan ni saya kata kat Syekh, kata Maulana, sekejap saya nak berhenti sekejap. Nak ke bank, saya boleh tak? Syekh kata boleh insya-Allah. Jadi saya pun berhenti. Saya pun pergilah ke bank. Saya pun ambil duit. Naik kereta. Saya dah bubuh duit tadi dalam sampul. Dan saya bagi kepada Syekh. Syekh kata, ni apa ni Muhammad? Saya kata, Syekh ni, saya duduk mengaji dengan Syekh. Duduk pergi ke Darul Ifta. Duduk pergi ke rumah Syekh. Dan seumpama dengannya pergi mengaji. Saya tak pernah bagi apa dekat Syekh. Kata ni saya kena bagi juga ke Syekh. Dia kata, Muhammad, kamu ingat aku kawan dengan kamu. Aku duk mengajak kamu ni kerana sampul ni, kerana duit ni. Dia kata, kamu buat lagi lepas ni, ini kali terakhir kita jumpa. Dia kata, kalau kamu buat lagi macam ni selepas ni, ini kali terakhir kita bertemu. Jangan buat lagi macam ni. Dan aku telah ambil perjanjian dengan para guruku untuk tidak mengambil sebarang keuntungan daripada para muridnya. Maulana Al-Imam Ali Jumaah hafizahullah tidak pernah mengambil keuntungan daripada para muridnya sama sekali. Malah beliau yang bazl, yang memberikan kepada murid. Pengajian-pengajian di Masjid Azhar, contoh mengaji Ghayatul Wusul. Ghayatul Wusul dibeli semua kepada murid yang hadir dalam kelas. Kitab-kitab diberi hadiah. Kalau belajar kitab Sunan Abi Daud, diberi hadiah Sunan Abi Daud. Siapa yang tak ada kitab, dia bagi hadiah Sunan Abi Daud. Yang Maulana Syekh Imam Ifat rahimahullahu ta'ala sama. Waktu ketika khatam kitab Hasyiah Bajuri, ditanya, apa dia kitab yang kamu tak ada? Tulis kitab apa yang kamu tak ada.
Maka apa yang tak ada kitab tu ditulis-tulis tu, kitab tu nanti akan mai pada hari khatam dan diberi hadiah kepada para murid yang mulazamah dengan Maulana Syekh, kerana dia nak kitab apa yang dia nak. Tamam. Dan daripada mana semua? Daripada Maulana Al-Imam Ali Jumaah hafizahullah. Nah. Dan ni orang panggil apa, pemurahnya para guru, para alim ulama. Bukan mereka mengambil keuntungan daripada murid-murid mereka. Tak, sama sekali tidak. Sebab tu kalau berteman dengan orang yang para guru ni, guru yang mana mengingatkan kita kepada Allah. Teman dengan teman yang mengingatkan kita dengan Allah. Pada halnya mereka, ahwal mereka tadi saja mengingatkan kita kepada Allah. Dan mantaquhu, ucapan mereka dan juga seumpama dengannya adalah menyampaikan kita kepada ilmu. Tamam? Dan yang terakhir apa dia? Wa man yurghibu fil akhirati ilmahu. Siapa yang dengan ilmunya tadi akan menyebabkan kamu akan rasa kasih untuk akhirat. Jadi kamu buat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Mengaji kerana Allah Subhanahu wa taala. Mengajar nanti kerana Allah Subhanahu wa taala. Mendidik kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah maka kamu tak akan ada waktu. Kerana kamu tidak akan ada waktu. Dalam otak fikirannya adalah para muridnya. Apa dia lagi faedah yang perlu disampaikan kepada para muridnya? Apa lagi kebaikan kitab apa yang perlu dipelajari untuk dia menguasai bidang ini? Dan ini yang difikirkan olehnya. Nah, kan nak fikir bulan ni duit kau nak ada, macam mana nak cari duit? Tak. Ada, tak ada. Buat macam mana? Dan dalam kalam Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham mengatakan, ma min syai'in asyaddu 'ala syaitan min 'alimin halim. Tidak ada suatu perkara yang paling berat bagi syaitan, yang paling sukar bagi syaitan, melainkan berhadapan dengan alim halim. Nah, alim yang lemah lembut. Idza takallama bihilmin. Kalau bercakap dengan lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan mesti lemah lembut. Tak. Ini orang lemah lembut dengan makna pada waktunya. Kena pada sesuai dengan keadaannya. Suara yang perlu ditegaskan. Dan itu tidak menghilangkan nilai kelembutan tersebut. Karena baginda Nabi SAW adalah ahlamun nas. Manusia yang paling berlemah lembut. Pun begitu ketika waktu yang tertentu, Nabi meninggikan suara karena memberikan tambih, perhatian kepada suatu urusan. Wailun lil aqabi minan nar. Nabi sebut ketika melihat ada sahabat yang tidak membasuh bahagian tumitnya ketika wudu. Maka Nabi menyebutkan dengan keras suara tersebut sebagai tambih. Dan ini menunjukkan kata para guru boleh meninggikan suara kepada muridnya untuk memberikan perhatian dan teguran. Wa idza sakata, kata Sina Ibrahim bin Adham, kalau mereka diam, sakata bi'ilmin, mereka diam dengan ilmu. Yaqulu syaitan, diam dengan ilmu ni maknanya macam mana? Diam dengan ilmu. Diam bukan karena dia nak menyembunyikan kejahilan dia. Diam dengan ilmu ni maksud dia tidak akan bercakap melainkan benda tadi perlu dicakap. Dan waktu diam tadi pun diam pada waktu yang perlu dia diam. Ada orang tak ada masa, semua dia nak cakap. Dan ni yang tidak ada pada nabitah. Ni bahasa Maulana Al-Imam Ali Jumaah, nabitah. Nabitah ni apa dia? Bahasa kita sekarang ni BBNU. Nah, BBNU apa dia adik-adik? Oh, hang tahu no? Aduh, nabitah. Nabitah ni budak baru na'ak. Dia baru dapat 1-2 buah pukai, dia rasa dia paling alim. Habis semua alim-alim semua tak alim. Dia seorang je alim. Faham? Dia dapat sikit apa-apa benda yang nampak gharib-gharib sikit, dialah yang paling padu. Orang lain semua tak padu. Ada jenis tu. Dia panggil BBNU. Nah, dia bukan kumpulan K-pop. Dia panggil nabitah. Budak baru na'ak ni. Jenis-jenis ni sufahaul ahlam. Hudasaul asnan. Kelompok-kelompok yang begini ini, mereka tak ada benda ni. Mereka tidak ada sikap hilm. Kenapa? Karena hilm ini lazim bagi ilm. Dia mulazamah dengan ilm. Itu biasanya
Biasanya, bukan biasanya, lazimnya, nah, orang yang hilm, yang lemah lembut ni pasti disertakan dengan ilm. Dan al-halim lazim ma'ahul ilm. Wala aks. Tidak ada keterbalikan. Karena mungkin ada orang ada ilm tapi tidak ada hilm. Tapi kalau hilm, lahu ilm. Karena itu bila mana Allah Ta'ala menyebutkan kepada Sayyidina Ismail alaihi salam, fabasyarnahu bighulamin halim. Apa makna halim? Ai zu ilmin wa hilm. Punya ilmu dan juga ada kelembutan. Lemah lembut luar biasa. Kata halim, perkataan tadi adalah merangkumi ilmu. Tapi kalau sebuah ilmu sahaja, maka tidak semestinya, tidak mesti orang tadi mesti ada hilm. Kan itu perlu kepada didikan. Karena ada alim, halim. Tapi kalau halim, tak lahu ilm. Dan man sakata, sakata bil ilm. Dan kalau dia diam dengan ilm. Yaqulu syaitan. Syaitan kata apa? Ananzuru kalamu. Unzur, minta maaf. Unzuru kalamahu. Tengok kalam dia. Tamam? Asyaddu alayya min sukutihi. Tengok kalam dia. Ucapan yang dia ucapkan dengan diamnya tadi katanya itu lebih, minta maaf. Unzuru kalamahu asyaddu alayya min sukutihi. Ucapannya lebih menyakitkan saya daripada diamnya. Syaitan kata diamnya tadi pun sudah menyakitkan. Kalau dia berucap, ucapannya lagi menyakitkan. Kenapa? Karena padanya hilm, padanya petunjuk, padanya kebaikan. Ini alim yang macam ni yang kita nak hadirkan dalam umat. Maka alim yang macam ni, dia akan jadi apa? Dia akan jadi petunjuk. Dia akan memberi kebaikan. Dia tidak akan sombong. Nah, apatah lagi dengan orang-orang yang mengajarkan dia dengan ilmu. Apatah lagi orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Para guru mengatakan bahawa alimlah macam mana kamu sekalipun, kalau kamu sombong dengan ibumu, maka kamu tidak ada apa-apa. Alimlah macam mana kamu sekalipun, kalau kamu bersikap keras dengan bapamu, kamu tak ada apa. Kosong. Bagaimana dengan ibu dan bapa ruh bagi kita? Yaitu para guru kita. Maka itu lebih lagi pak. Nah, sehingga Imam Nawawi mengatakan bahawa ketika seorang anak bersikap derhaka kepada ibunya, kemungkinan dengan akhlak dan amal kebajikan yang dia lakukan dan dia hadiahkan kepada ibu ayahnya yang telah wafat, kemungkinan itu akan menyebabkan Allah mengampunkan dosanya. Tetapi dengan gurunya, ketika dia menyakitkan gurunya, maka ketika tersebut tidak ada jalan keluar baginya, melainkan redha daripada guru tersebut sendiri. Dan ini yang faqid, yang hilang kepada sebahagian daripada penuntut ilmu ketika mereka mula mencapai kepada kedudukan yang mereka rasakan tinggi pada waktu tersebut dengan ilmu. Moga Allah lindung kita daripada bersikap demikian. Dan moga Allah lindung kita daripada bersikap takabur. Karena ilmu sahaja semata-mata tidak mampu untuk memberikan kepada kita pengeluaran daripada sifat takabur tadi. Karena ilmu itu sendiri sifatnya adalah ulu, sifatnya tinggi. Maka apa yang akan mengatur perkara tersebut untuk menjadikan ianya tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan kita lupa dengan siapakah kita bermuamalah, siapa diri kita yang sebenar, ialah muallim itu sendiri. Guru kita, murabbi yang mendidik kita tersebut. Itu adik-adik yang dirahmati Allah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu kalau kita lihat dengan ilmu ini, saya tidak mau panjangkan kalam karena masa kita dah hampir untuk selesai. Mungkin ada soalan lagi nak tanya ke? Jadi saya tutup perbahasan saya ni dengan beberapa nasihat yang penting. Dan nasihat tadi dah banyak dah. Yang ni ada beberapa nasihat yang penting, bahawa ilmu ini dan para ulama dan afadil tidak akan berhenti untuk memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu dengan dua perkara. Dan perkara ini jadikan panutan dalam hidup kita sebagai penuntut ilmu untuk kita taqaddum ilal amam,
ke depan, bergerak untuk menjadi seorang pelajar yang diberkati dan dimuliakan ilmunya. Pertama, al-ikhlas. Kena ada ikhlas. Selain daripada kita berijtihad bersungguh-sungguh dalam ilmu. Bangun malam, mulazamah dengan guru, bahsul ilm dengan guru, menghasilkan dan juga membaca kitab dan juga mendapatkan kitab-kitab yang utama dalam pengajian ilmu, banyak mutalaah dan muzakarah dengan para teman dan seumpama dengannya, maka perkara yang paling utama ialah kita mendapatkan al-ikhlas. Karena tanpa ikhlas, kamu tidak akan mendapatkan apa hasil dengan apa yang telah kamu penatkan diri kamu dengan perkara tersebut. Kena ada ikhlas. Tamam? Dan yang kedua adalah at-taqwa. Taqwa, kata masyayikh, adalah merupakan mustanadul mu'min. Panutan seorang mukmin yang paling besar adalah at-taqwa. Dan taqwa adalah sebab a'zam, sebab yang besar untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab utama untuk seorang murid tadi diberikan barakah pada ilmunya adalah taqwa Allah. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu menyebutkan tafsiran bagi ayat Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qurtubi, wa'adun minallahi taala bi anna man ittaqahu 'allamah. Bahawa ini adalah berita gembira. Siapa yang bertakwa, Allah akan ajarkan dia dengan ilmu. Tamam? Yaitu dengan maksud apabila Allah mengajarkan dia dengan ilmu, yaj'alu fi qalbihi nuran yafhamu bihi ma yulqi ilaihi. Yaitu Allah akan letakkan dalam hatinya cahaya. Yang dicampakkan dalam hatinya cahaya, kalau diberikan atau disebutkan kepadanya ilmu, dia akan mudah faham dengan ilmu tersebut. Hada barakatut taqwa. Dan wa qad yaj'alullahu fi qalbihi ibtida'an furqana. Dan Allah meletakkan dalam hatinya furqan, pembeza. Pembeza untuk mengasingkan antara apa? Antara al-haq dengan batil. Benda yang benar, benda yang tidak benar. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah jadikan furqan, itu pengasing ataupun pembeza antara hak dengan batil. Maka orang yang bertakwa ini diberikan oleh Allah Ta'ala nau' minal kashf. Walaupun itu bukan daripada tuntutan yang dia inginkan sebenarnya, itu anugerah daripada Allah. Karena kalau menuntut kasyf pada waktu tersebut, anta abdul kasyf. Kamu adalah hamba kepada kasyaf tersebut. Nah, kalau kamu menuntut dengan kasyaf dan berzikir banyak, wirid dan seumpamanya hanya karena nak kasyaf, karena nak menjadi orang-orang yang mulia, maka itu hadza min huzuzin nafs. Itu pun termasuk nafsu juga, karena nafsu menyukai untuk kita disebut hadza wali, hadza salih, hadza kaza wa hadza kaza. Disebut macam tu kita akan sonok, betul tak? Tak kena buang semua perkara tadi, kerana itu kembali balik kepada ikhlas tadi. Al-Imam Ibnu Abidin, sahib kepada hasyiah masyhur dalam kitab dalam fiqh Hanafiyah, dia menyebutkan inna awla ma yastanzilu bihi faidur rahmah al-ilahiyyati fi tahaqquqil waqi'ati syar'iyyah ta'atullah azza wa jalla wa tamassuku bihablit taqwa. Ini awla ma yastanzilu bihi faidur rahmah al-ilahiyyah. Perkara pertama yang diturunkan, yang perkara yang paling utama diturunkan dengan anugerah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala fi tahqiqil waqi'ati syar'iyyah, pada tahqiqkan perkara-perkara yang berlaku realiti dalam syariat ini, mengetahui tentang hikmah-hikmah syarak dan seumpama dengannya, ialah dengan apa? Dengan ta'atullah ya azza wa jal, taat kepada Allah, wa tamassuku bihabli at-taqwa, itu berpegang teguh dengan tali taqwa Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Taqwa kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu. Wa man i'tamada, kata Imam Ibnu Abidin,
sesiapa yang berpegang teguh dengan pandangannya ala ra'yihi wa zihnihi fi istiqraji daqa'iqil fiqhi wa kunuzihi. Siapa yang hanya berpegang atau bersandar kepada pandangannya sahaja dan juga kepada otak fikirannya sahaja dalam mengeluarkan hukum-hukum fiqh yang halus-halus dan mengeluarkan anugerah-anugerah kunuz, perbendaharaan fiqh yang luar biasa, wa huwa fil ma'asi haqiqun bi inzali khuzlani alaih. Dia lebih hampir kepada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kerugian. Faqad i'tamada ala ma la ya'tamidu alaih, dan dia beriktimad, berpegang dengan perkara yang tak sepatutnya dia iktimad. Patutnya dia iktimad dengan Allah, ini dia beriktimad dengan dirinya sendiri, karena disebut dalam Quran, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Kalau Allah tidak dijadikan dia sebagai petunjuk jalannya, maka tidak ada baginya cahaya petunjuk. Faham? Dan siapa yang ingin sampai kepada hakikatul ilm, hakikat ilmu, wa kunhihi wa haqiqatihi, fa alaihi bi aqdi asbabihi min al-ijtihad wat taqwa. Dua perkara ni. Hendaklah ambil dengan dua perkara ni, ijtihad, ikhlas, dan juga taqwa. Ijtihad tadi termasuk dengan ikhlas. Jadi bersungguh-sungguh dengan ikhlas dan taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Hayyan radhiyallahu taala anhu menyebutkan, man ittaqa 'allamahu Allah. Hadhihi qaidah. Kaidah ni pegang dia elok. Man ittaqa 'allamahu Allah. Siapa yang bertakwa, Allah ajarkan dia. Man ittaqa 'allamahu Allah. Dan ini adalah kaedah yang penting, dipanggil kaedah zahabiyah, kaedah emas, yang perlu ditulis oleh para penuntut ilmu. Manittaqa 'allamahu Allah. Jadikan itu tema dalam pengajian, dalam hidup dia. Maka kalau kita dapati Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala dalam kitabnya Nihayatul Kalam fil anil ahkamil fiqhiyah, disebutkan dia menasihatkan para penuntut ilmu dengan takwa. Lalu beliau menyebutkan apa? I'lam ayyuhal akhil aziz. Ketahuilah wahai saudaraku yang mulia, waffaqakallahu ta'ala wa iyyana lima yuhibbuhu wa yardah. Inna sa'adatad dunya faniyatun wa sa'adatul akhirati baqiyatun. Kata beliau, moga kita diberi taufik oleh Allah, sesungguhnya sa'adatad dunya faniyah. Kebahagiaan dunia ni akan hilang. Wa sa'adatul akhirah wa sa'adatul akhirati baqiyatun. Kebahagiaan akhirat tu yang kekal. Lalu apa kata beliau? Falau kanatid dunya zahaban yafna. Kalaulah dunia ini diibaratkan seperti emas yang akan hancur. Wal akhiratu khazafan yabqa. Dan kalaulah akhirat itu diibaratkan seperti batu kerikil yang akan kekal. Maksudnya beda ni. Kalaulah dunia tu emas, tapi emas tadi akan hancur. Kalaulah akhirat tu dianggap seperti batu kerikil, tapi batu kerikil tu kekal, maka mana kita nak pilih? Lakhtartul akhirata. Aku akan memilih akhirah ala dunia, daripada dunia. Kenapa? Karena memilih yang kekal pada waktu itu dalil kepada bijaksana. Anda buat apa? Ambil benda yang tak kekal. Ambil benda yang kekal walaupun dia qazaf, walaupun batu, tapi dia kekal. Contoh, la wajaba 'alal 'aqili an yakhtara al-akhirata 'ala ad-dunya. Baik, fama balukum law kana al-'aks. Apa pandangan kamu kalau ianya berasing, maksudnya keterbalikan berlaku. Sebenarnya bukanlah dunia itu zahaban yabqa, yafna. Minta maaf, yabqa. Wal akhiratu khazafan yafna. Tetapi na'am yabqa. Maka kita tukarkan dia jadi benar-benar yang sebenarnya adalah ad-dunya khazafan yafna wal akhiratu zahaban yabqa. Malah lebih daripada itu lagi. Maka karena itu dapatkan sebaiknya perkara yang sepatutnya kita tuntut pada waktu ini. Kamu masih lagi muda. Waktu muda ini saya pesan kepada anak-anak muda untuk menumpukan ilmu dan adab. Belajar ilmu dan belajar adab dengan para guru kita di sini. Tuntut ilmu dengan para guru kamu di sini, para masyaikh kamu di sini dengan adab dan tata susila. Dan terus adab tadi sehingga berterusan kamu sampai kamu mati.
Hadza syartun li husulil ilm. Kata ulama, wasyartu, dan syarat ni adalah perkara yang la budda an yastashibahu min awwalihi ila akhirih. Okey, pernah faham hadza? Macam mana kita nak faham yang tu? Adik-adik semua, kalau kita mengaji dalam sembahyang kita mengaji kan, apa dia beza rukun dengan syarat? Rukun ni benda yang dakhilil mahiyah, betul? Tetapi la yastamir. Tidak semua rukun tadi mustamir, betul? Contoh kita baca Fatihah waktu ketika berdiri. Fatihah tadi mustamir tak ketika mana kita rokok? Mustamir tak ketika kita rokok, adik-adik ni perempuan? Berterusan tak waktu kita rokok Fatihah tadi? Tak, waktu berdiri saja, betul tak? Dan waktu rokok rukun ke? Rokok ni syarat. Rukun, baik. Tapi waktu ketika i'tidal, rukun tadi masih berkekalan lagi? Tak. Dia telah selesai tadi rukun kemudian kita i'tidal. Faham? Tapi syarat sah bagi sembahyang antaranya wudu. Wudu mesti kamu sertakan daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang, betul ke tidak? Waktu kamu baca Fatihah, kamu kena ada wudu. Waktu ketika rokok, kamu kena ada wudu. Waktu ketika i'tidal, kena ada wudu. Waktu sujud, kena ada wudu. Dan sehingga bagi salam, kena ada wudu. Maka kerana itu kata masyayikh, ini disebutkan oleh Al-Imam As-Samannudi, kalau tak silap saya, dalam kitabnya syarah kepada kitab Al-Imam lupa nama kitab dah. Ini syarah di kitab ni, kitab berkenaan dengan ahkam makmum dengan imam, tapi ditulis dalam bentuk syair. Baru tak saat ni pagi sepetang tadi saya duk baca kitab. Dan dalam kitab tu dia bagi misal yang baik. Dia kata, kalau kata diibaratkan sembahyang kita ni, kepala ni adalah rukun. Rukun adalah seperti kepala. Syarat adalah seperti ruh. Syarat adalah seperti ruh. Masya Allah. Faham? Hukum solat sunat hai'ah adalah seperti rambut yang ada kepada kepala kita. Manakala sunat ab'ad adalah anggota tubuh yang ada pada badan kita. Boleh faham ni? Jadi orang kalau kata kepala tak ada, agak-agak dia jadi orang ke tak? Jadi hantu Jepun di Mata Mahmud. Betul tak? Dan tak ada hantu Jepun tak? Dia tak ada kepala lah, lalu jalan duk beratok. Tak ada no? Tak ada. Hampa tak nak jumpa kot kan? Abang-abang lama jumpa kot. Biasanya hantu Jepun kalau main mesti tak ada kepala. Dia tak boleh main lah macam K-pop, tak boleh. Itu sebab hantu Korea kan? Hantu Jepun kepala tak ada. Baik, kalau kepala tak ada, maknanya tak ada orang tadi. Mati. Betul? Maksudnya kepala kalau tak ada, maksudnya tidak hilang perkara yang paling utama dalam orang tadi, kepala dia. Maka kepala itu adalah rukun. Tapi kalau tak ada roh, maka dia akan baqa, hanya jasad sahaja ada tapi tak ada makna. Betul? Orang tadi semayang dia tak ambil wudu. Lepas tu dia baca jadi imam. Baca macam Masyari Rashid Al-Afasi. Rakaat pertama. Rakaat kedua, apa dia macam dengan apa? Nama apa? Tok Imam, nama lagi, siapa dia lagi? Tok Imam mana terkenal ni? Apa dia? Sebut bilah siapa apa kan? Khalil Husari kah? Padu gila baca. Habis-habis bagi salam, orang pakat puji, kata padu sungguh bacaan tadi. Dia kata tu tak ambil wudu. Dia kata. Kalau dia tu tak ambil wudu, maknanya semayang dia tadi macam mana? La ma'na fi, tidak akan terangkat, bara'ah zimmah tidak akan selesai. Maksudnya kamu masih lagi tidak dikira solat pada waktu tersebut. Betul? Maka syaratnya adalah seperti ruh pada orang tersebut. Sunat hayat macam bulu pada anggota kita, ada rambut, hayat. Sunat ab'ad adalah seperti anggota pada tubuh. Jadi maknanya kalau orang sembahyang tapi tak ada sunat ab'ad, maka dia seperti orang yang putus tangan. Sembahyang dia macam sembahyang putus tangan. Sembahyang dia macam potong kaki. Sembahyang dia macam terputus telinga. Tapi jadi orang tak lagi, jadi orang tapi tidak sempurna. Jadi misal tadi bagus dan saya patah balik semula. Adab kamu dengan guru kamu adalah seperti syarat yang paling utama, bukan rukun. Karena kalau rukun boleh jadi ada pada jasad kamu tapi tidak mustashib sampai ke penghujung hidup kamu. Lepas tu saya tidak gunakan adab ini sebagai rukun dalam ilmu kamu.
Adab ini adalah syarat dalam keberadaan kamu sebagai ahli ilm. Syarat. Karena syarat lebih halus pada waktu itu penggunaannya dibandingkan kalau kamu sebutkan dia sebagai rukun kepada ilmu kamu. Tak. Dia syarat kepada ilmu kamu. Karena rukun ilm ada 5. Rukun ilm seperti disebut oleh para masyayikh ada 5. Ada alim, ada muta'allim, ada alatul ilm, dan kemudian ada bi'ah, dan ada manhaj. Itu rukun ilm. Baik, apa syarat ilm? Al-adab ma'a syekh. Al-adab ma'a al-alim. Al-adab ma'al ilm. Nah, beradab tadi sampai penghujung hidup kamu. Mesti kamu kena selesai. Kalau tidak berlaku begitu, maka kamu akan dikira tidak sah perjalanan kamu pada waktu tersebut. Tidak sah. Kamu mengaji tinggi sampai di Azhar, tiba-tiba kamu putus adab kamu dengan guru, maka bermakna kamu telah batalkan pada waktu tersebut perhubungan kamu dengan dia pada waktu itu. Seolah-olah kamu sembahyang, tengah sembahyang kamu kentut. Macam tu Jadi orang yang tak ada adab ni dia macam kentut Kentut tak apa lagi kalau dia angkat kaki macam mana? Dia angkat kaki, dia angkat tangan, dia tunjuk penumbuk dekat tok guru dia. Dia gelak-gelak dekat guru dia dan seumpama dengannya. Hadza faqid. Kalau ini ada kepada seorang penuntut ilmu, maksudnya dia sebenarnya masih tidak memahami lagi jalan perjalanan ilmu. Lepas tu ilmu ni selain daripada ada ilmu, dia kena ada kematangan. Lepas tu para masyayikh kata, kalau nak ambil ilmu fiqh, ambil dengan orang-orang tua. Kenapa? Karena orang tua-tua ni dia berpengalaman dengan kehidupan. Faham? Kalau nak ambil ilmu, kalau nak ambil ilmu fiqh berarti dengan guru tua, dan juga ambil tasawuf kalau boleh ambil dengan orang tua-tua kerana dia berpengalaman. Tapi kalau nak ambil ilmu alat, ambil dengan orang muda-muda, guru-guru muda. Kenapa? Karena waktu muda ni dia semangat. Dia akan lebih tumpu dengan alat pada waktu tersebut dibandingkan dengan maqasid. Kenapa? Karena waktu ni adalah waktu taksis, maka waktu itu dia semangat. Jadi biasanya alat diambil dengan orang-orang muda, dan ilmu-ilmu maqasid biasanya diambil dengan orang tua-tua. Kenapa? Karena orang tua-tua ni mereka lebih berpengalaman dan lebih halus pada pandangan mereka. Tamam? Lebih halus. Dan tua tadi banyak maksud dia. Dan moga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk daripada orang-orang yang beradab, insya-Allah Ta'ala. Wassalamualaikum. Saya mohon ampun, mohon maaf ada kasar bahasa, tersalah dalam bicara saya kepada para guru khususnya yang berada di belakang, yang hadir ke dalam majlis ni, para guru sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan juga pada para murid semua saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara pada malam ini. Setakat dulu kalau ada soalan nak tanya, boleh 1 soalan atau 2 soalan, silakan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya serah ke Ustaz Zamri lah. Ustaz Zamri jawab tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Ada soalan ke? Boleh buka soalan ke abang? Abang pengurusi boleh ke? Buat pandai-pandai pula ni. Saya pula buat pandai-pandai dalam majlis orang. Sila, ada soalan? Nak tanya apa? Waalaikumsalam. Boleh tak beritahu apa alamat bila seseorang tu dia ikhlas dalam minta ilmu, dan sekiranya kami mendapati kata kami ini tidak tergolong dalam golongan yang ikhlas, apa yang perlu kami lakukan? Baik. Bagus. Sila. Ada soalan lagi? Baik, saya jawab dulu ni. Jawab ni panjang ni. Tak saya pendekkan. Alamat ikhlas ialah tidak melihat ikhlas. Satu ya. Alamat ikhlas ialah ketika tidak melihat ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Cuba adik baca surah Ikhlas. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Mana ikhlas? Mana ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? Buat tunjuk kat saya. Pertama namanya suratul Ikhlas. Aina al-ikhlas? Fi suratul Ikhlas. Mana? La al-ikhlas adamul ikhlas. Tak ada apa semua, hanya kerana Allah Ta'ala. Sebab dalam surah Ikhlas semuanya tentang Allah. Maka apa saja kamu lakukan tadi kerana Allah, maka itu ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas ni ada banyak jenis. Ikhlas ni pun dia ada banyak peringkat.
Dia ada orang yang buat kerana Allah khalis, tidak ada sebab yang lain. Itu ikhlas yang paling tinggi sekali. Yang kedua buat kerana nak pahala, ikhlas. Tapi dia masih lagi melihat kepada pahala. Maka peringkat dia yang kedua. Yang ketiga kerana untuk mengelakkan daripada ataupun inginkan kelebihan bagi ayat-ayat ataupun bacaan dia tersebut. Contohnya dia belajar kerana nak kelebihan ilmu, iaitu dapat apa? Dapat pujian daripada malaikat, dapat doa daripada binatang di laut dan di daratan dan seumpama dengannya. Dia niatkan macam tu. Baik ikhlas ke tidak? Ikhlas, tapi peringkat ketiga. Tamam? Peringkat ketiga. Kerana masih nakkan dengan kelebihan. Kelebihan dengan ilmu tadi dan seumpama dengannya. Tapi kalau nak peringkat kedua pula, dia nak kerana nakkan pahala. Saya mengaji ni kerana nak pahala. Saya belajar ni kerana nak pahala. Saya wirid ni kerana nak pahala. Saya nak ni kerana kalau buat macam ni dapat pahala begini, dapat pahala begini. Pahala-pahala ni disebutkan oleh Nabi adalah untuk meraihkan kita, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, untuk meraihkan kita yang lemah. Faham? Sebab tu Nabi SAW sebutkan pahala adalah untuk meraihkan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, umat baginda Nabi SAW, yang kita ni banyak maratib, banyak kedudukan. Faham? Ada martabat orang ni dia kena tahu sebab apa dia kena buat. Baru dia akan buat. Berapa benda dia akan dapat, baru dia akan lakukan. Dia macam pekerja di suatu syarikat. Dia kena tahu gaji dia berapa, baru dia akan kerja dengan sungguh-sungguh. Tapi ada orang yang dia tak tahu gaji berapa pun tak apa. Yang penting adalah dia bersama dengan orang yang dalam tempat kerja tadi. Kerana hanya nak bersama dengan dalam tempat kerja tadi, siapa dia? Tu bos tempat kerja dia tu. Faham? Kerana bos tempat kerja tu laki dia, contoh. Suami dia. Ataupun bos tempat kerja tu adalah isteri dia. Kerana dia bekerja kepada isteri dia. Faham? Walaupun dia tak dapat Land Rover kan, contoh. Dia tak faham. Baik. Kemudian apa ni? Orang panggil apa lagi? Itu peringkat kedua. Peringkat kedua ni maksudnya apa dia? Kerana dia nakkan dengan pahala. Peringkat ketiga. Peringkat pertama yang paling agung dalam ikhlas ialah tidak memandang kepada siwallah. Tidak memandang melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka itu peringkat yang paling tinggi sekali. Baik, ketika mana tidak ada bagi tiga-tiga perkara tersebut. Tiga-tiga tadi tak ada. Bukan kerana kelebihan pada perkara tadi, bukan kerana inginkan pahala, dan bukan kerana Allah, maka hadza ghair ikhlas. Maka itu adalah mi'yar kepada bukan ikhlas. Kalau lain daripada tiga tu, maksudnya saya buat ni kerana ada orang yang saya duk suka dekat dia, duk tengok saya duk buat amalan tu. Tentu saya pakai serban ni. Saya duk rajin mengaji ni, saya duk pergi kelas-kelas, ridak ada 4 kan. 2 dekat bau, 1 dalam kereta, 1 dekat rumah, 4. Lagi apa dia lagi? Serban seekor 2, seekor 3, tak ada ekor kan. Dan seumpama dengannya, jubah pula sampai 2 lapis, tongkat lagi sekali. Tanya baru tingkatan apa? Tingkatan 3, pakai tongkat lah. Padu ni. Ada seorang pelajar mai jumpa saya di pondok. Dia kata, "Syekh saya ni," dia bukan nak tanya tu sebab apa ni, dia nak tanya tu nak bagi dapat kebenaran. Dan saya tak suka pakai cincin. Saya tak suka pakai cincin. Dia kata, cincin saya tak pakai sangat. Boleh tak saya tukar dengan pakai tongkat? Tak ada kaitan terus. Macam tu. Saya tak suka pakai cincin, tapi boleh tak saya tukar pakai tongkat? Dan abang kata, saya nak beramal sunnah juga. Saya kata kat dia, umur berapa? Dia kata, baru tingkatan 5. Mengaji dulu. Saya kata, tongkat tinggal dulu, mengaji dulu. Sebab mengaji tu lagi sunnah besar tu. Daripada pakai tongkat semua tu. Tongkat nanti pakai. Lepas tu tak main dah pondok. Lepas tu. No? Jadi, boleh faham dia? No? Lain daripada 3 tadi, saya sebut lain daripada 3 tu, kesemuanya adamul ikhlas. Jadi kalau kamu buat contohnya kerana nak kelebihan, kamu baca kitab, dia tengok, rupanya ni surah Waqiah, kalau beramai, dia tak akan miskin. Dia pun baca surah Waqiah tiap-tiap hari. Baik, dia ikhlas tak? Dia ikhlas tak kakak? Keling pula dah. Dia ikhlas ke tak kakak? Ikhlas.
Ikhlas kenapa? Karena dia masih lagi buat kerana kelebihan yang Nabi sebut. Boleh? Dia baca selawat tafrijiyah 4,444 kali. Kerana ada kelebihan-kelebihan yang disebut oleh para ulama. Dia ikhlas ke tidak? Dia masih ikhlas. Tapi ada peringkat kedua. Dia baca selawat tafrijiyah bukan kerana tengok kelebihan tadi. Kerana apa? Kerana dia nakkan pahala menyebut tentang Nabi SAW. Dia nak pahala. Tapi masih lihaz pandangannya kepada pahala. Maka pada waktu dapat dikira ikhlas ke tidak? Ikhlas peringkat kedua. Tapi kalau kata dia buat tadi, tidak ada langsung, pahala pun dia tak kisah. Dapat pahala ke tak dapat pahala ke, kelebihan tak ada kelebihan ke, saya buat kerana Allah. Baik, yang ni peringkat yang paling tinggi. Baik, lain daripada tiga tadi, maka tu semua bukan ikhlas. Maksudnya saya buat tadi kerana apa? Kerana ada orang duk tengok, saya pegang tasbih. Lagi ramai orang, lagi saya laju. Jadi kerana orang tak ikhlas lah. Tak. Kerana orang je tak ikhlas. Tapi kalau orang tu pegang tasbih, dan dia pegang tasbih depan orang, bukan kerana orang. Sebab bukan kerana orang. Kerana ni akan ingat saya bahawa saya sedang memegang perkara yang mulia. Kalau saya masuk dalam dalam aman sentral pun, saya pegang tasbih macam ni, dia sudah menunjuk kau, menunjuk ni depan mata orang tu kamu nampak zahir menunjuk, kamu tahu hati dia menunjuk? Ke kamu dia nak jaga daripada dia pegang-pegang tiba-tiba dia pergi masuk pasar raya pula dah. Dia pegang masuk kedai game. Takkan nak pegang ni masuk kedai game. Sambil duk tengok game, subhanallah apa panggil ni? Game. Tengok macam tu. Duk beratok nak masuk pawagam, pegang ni subhanallah mak kilau doh kan? Tak ada. Jadi dia akan jaga pada waktu tu. Boleh? Tamam. Tu masuk ikhlas. Yang ni disebut oleh siapa? Disebut oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali bagi panduan yang sangat mantap berkenaan untuk kita beza antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Itu saya kata panjang tu. Jadi paling ikhlas yang paling tinggi ialah tidak melihat kamu ikhlas. Ketika kamu memandang kamu masih ikhlas, bermakna kamu masih tidak ikhlas yang sempurna. Jadi yang penting jangan memandang kamu ikhlas. Faham? Sentiasa mencela diri. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada soalan terakhir, satu perempuan. Ustazah apa ni? Kakak-kakak. Ada soalan? Atau khunsa, siapa ada khunsa sini? Boleh. Dah lelaki tak tanya, perempuan tak tanya, khunsa lah pula kan. Ada? Peringkat ketiga. Tak ada nah. Baik. Cakap tu dulu. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Mohon kita minta ampun kalau saya ada terkasar bahasa. Wassalamualaikum. Dan saya ucap terima kasih kepada para guru, para asatizah dan para hadirin semua yang memberikan sepenuh perhatian pada apa yang saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah moga-moga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Dan saya doakan para pelajar di Maktab Mahmud ini menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, menjadi para pelajar yang beradab dengan para gurunya, menjadi para pelajar yang menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan mendapatkan segala hajat yang diinginkan, apa sahaja hajat yang mereka inginkan, dunia dan akhirat. Diberi kesihatan pada tubuh, diberi akal yang bijaksana, diberikan akhlak yang luar biasa, dan juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir, diberikan kesihatan, diberikan panjang umur dan rezeki yang melimpah ruah, dan seumpama dengannya diberikan oleh Allah dengan sepenuh-penuhnya kepada kita semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para guru, maka Allah Taala memberikan tinggian darjat kepada para guru dengan kesabaran mendidik para murid, memberikan kepada mereka dengan rezeki yang melimpah ruah, memberikan kepada mereka semua dengan ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada mereka tambahan ilmu yang luar biasa, memberikan kepada mereka semangat untuk terus mendidik anak bangsa menjadi orang-orang yang berguna kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada semua yang mendengar dan melihat bahasan kita pada malam ini diberikan dan dikurniakan dengan apa sahaja mereka hajatkan tadi diperkenankan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.